Sesiapa yang berjima' melakukan persetubuhan suami isteri yang sah ataupun berzina yang haram, hukumnya membatalkan puasa. Jima' membatalkan puasa menurut ijma', ini tak ada khilaf. Nombor 2, keadaan jima' pula. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Ini bawah tajuk subtopik jima'. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadar hasyafah ke dalam qubul atau dubur, lubang depan atau lubang belakang, ke dalam lubang lelaki ataupun ke dalam lubang wanita, ke dalam lubang binatang ataupun ke dalam lubang manusia, maka batal puasa orang itu. Nas'alullah as-salamah. Jangan ingat bersetubuh ni maksudnya memasukkan zakar sekadar hasyafah ke dalam kemaluan isteri, kemaluan depan. Tidak. Memasukkan kemaluan ke dalam, memasukkan zakar sama ada di kemaluan depan ataupun kemaluan belakang isteri, tetap batal puasa. Satu, isteri. Nombor 2, bukan isteri, berzina dengan wanita lain, memasukkan zakar ke dalam kemaluan depan atau belakang, bukan isteri, batal puasa. Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan belakang lelaki lain, batal puasa. Memasukkan kemaluan zakar ke dalam kemaluan binatang, ke dalam ataupun ke dalam dubur binatang, batal puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok, bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Hasyafah ni hasyafah ialah nak tunjuk apa? Hasyafah contohnya ni zakar, contoh ini zakar, ini kepala zakar. Hasyafah ni yang helmet tu, yang topi keledar tu, yang tu hasyafah. Masuk habis hasyafah tu, batal. Kalau baru letak aja, yang ni contohnya, ini kemaluan wanita, baru letak macam tu, itu tak apa. Baru letak, itu tak apa. Tak masuk hasyafah lagi, baru letak, kan? Okey nah. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Seluruh hasyafah ni bukan seluruh batang zakar tau. Hasyafah yang tu je, yang topi tu je, kan? Masuk seluruh batang, yang tu lagilah batal. Atau kadarnya ni kadar hasyafah. Bagi lelaki yang tak ada hasyafah, dia tak ada topi keledar ni pada zakar dia, dia tak ada had ni, dia tak ada, maka sesiapa yang memasukkan sebanyak kadar hasyafah, sepanjang kadar hasyafah, begitulah bagi orang yang tak ada hasyafah. Sebab tu pengarang sebut atau kadarnya, tu kadar hasyafah ke dalam qubul atau dubur, batal. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, isteri kita ataupun bukan isteri kita, kemaluan dubur wanita ataupun dubur lelaki, batal. Manusia atau binatang, batal puasa orang yang bersetubuh tersebut. Jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebahagian hasyafahnya, bukan keseluruhannya, tidak batal puasanya, tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut, kerana ia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Si fa'il, pelaku ataupun orang lelaki tadi ni, syarat untuk batal puasa dia ialah apabila zakarnya dimasukkan ke dalam kemaluan sekadar hasyafah.
Kalau separuh hasyafah saja, ini hasyafah sampai sini, contoh sampai sini hasyafah, dia masuk separuh hasyafah, tu tak batal. Si pelaku itu tidak batal, orang yang diperlakukan itu batal. Yang maf'ul tadi ni, si fa'il tidak batal. Jima' selepas subuh masuk. Okey. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa fajar shadiq, kan tak faham fajar shadiq, sebut subuh terus. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa subuh sudah menjelang, puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama. Jumhur ulama katakan dia dikenakan kafarah. Tu lagi teruk. Okey nah. Orang yang jima', dia tahu dah jima'. Lepas tu dia tengok jam 6:04 minit, dia tahu subuh 6:04 minit, berjima' lagi, puasanya batal tanpa khilaf. Selesai. Masalah seterusnya, berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu sebelum subuh lah. Sekarang ni di Kedah subuh 6:01 minit hari ni. 6:01 minit. 5:53 plus 8 minit jadi 6:01 minit. Dia berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Nak abangnya pengarang nak beritahu sikit sangat, 180 minit pun minit juga kan, tu 3 jam. Ni bila sebut beberapa minit ni sikitnya kan. 5:59 6:01 minit subuh, 5:59 baru berhenti, baru selesai. Jika suami dan isteri melakukan jima' dan berhenti jima' beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar, maka puasa kedua-duanya sah. Terus tarik kan, 6:01 minit terus tarik apa dia? Tarik zakar lah daripada ni, daripada tempatnya, maka puasa kedua-duanya sah. Kedua-duanya ni puasa suami isteri. Jika sedang berjima' dan sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Jima' dalam duk tengok jam ni, tengok jam, okey lagi 5.50, 5.55, tengok jam betul-betul 6, pukul 6, tengok sekali lagi 6:01 minit, dia terus cabut. Sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut, maka batal puasanya dan puasa isterinya. Yang ni dia kena waktu sedang tu terus, dan fajar baru masuk, dia terus tarik zakarnya keluar daripada kemaluan isterinya. Dia terus tarik waktu tu, waktu sedar baru tu. Kalau fajar 6:01 minit, dia sedar 6:01 minit, terus tarik. Fajar 6:01 minit, sedar 6:32, lepas tu baru tarik. Bukan dia tu. Hak tu masalah tadi, hak tu bukan dia baru sedar, yang tu batal lah kan. Tu memang batal. Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami, maka puasanya tetap sah. Dia dah habis dah beberapa minit sebelum subuh, kemudian sperma tu keluar, mani keluar selepas tu, dia dah berhenti dah, lepas tu baru keluar, puasanya tetap sah. Masalah kelima, jima' kerana lupa. Yang ni selalunya awal Ramadan, 1 atau 2, 13 Ramadan orang tak ada lupa dah selalunya. Selalunya 13 Ramadan ni tak ada lupa dah. Buat lupa, yang tu pasangan-pasangan muda tu kerap lah. Subhanallah. Orang yang melakukan jima' pada waktu siang Ramadan kerana lupa, betul-betul tak ingat, sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah, kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Macam makan juga, rezeki dia. Lupa berjima' siang Ramadan, betul-betul lupa. Payah nak jadi ni, sebab nak tunggu dua-dua lupa kan. Mesti seorang tahu, payah.
Noh, nak tunggu dua-dua lupa noh. Wallahu alam lah. Yang ni ulama dia suka sediakan jawapan kepada andaian, ya. Ni ada jawapan dia. Andainya dua-dua lupa, noh. Masalah keenam, jima' selepas niat, noh. Dia niat untuk puasa pukul 11 malam. Lepas tu berjima' pukul 12 malam. Boleh tak? Boleh. Batal tak niat puasa dia? Tidak. Jika selepas tarawih berniat puasa, orang-orang lepas tarawih 10 lah kita kata, lalu melakukan jima' pada malam itu juga, pukul 2 pagi jima', maka niat puasa tadi tidak batal. Selesai. Masalah ketujuh, membatalkan puasa kerana hendak jima'. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima', dia tahu dah siang Ramadan kalau jima' kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, wajib qada dan berdosa. Dia pun minum air dulu. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima', dia tidak dikenakan kafarah, tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jima' itu, mengqadakan puasa dan bertaubat. Ni bahaya agak ni. Fatwa ni boleh kat orang muda, pasangan hak baru kahwin, dia minum dulu kan, dia tak berjima'. Kalau dia macam ni, satu orang pasangan suami isteri yang berjima' di siang Ramadan, pukul 3:30 petang tu terus berjima', 3:30 berjima', puasa dia tak batal apa lagi. 3:30 tu terbatal puasa dengan jima'. Bila habis dia jima' siang hari Ramadan, denda yang dia nak kena bayar ialah puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tu dia. Jadi berbeza dengan satu orang ni, siang hari Ramadan dia nak berjima', tapi dia tak berjima' terus, dia minum dulu, dia makan dulu, batal puasa dia, lepas tu baru dia jima'. Kata Imam Nawawi, orang yang membatalkan puasa dengan minum air kerana hendak jima', dia tidak dikenakan kafarah hak 2 bulan turut-turut tadi. Tetapi hari itu, hari yang dia makan dulu ataupun dia minum dulu kemudian baru dia jima', pada hari tersebut batal puasa dia, dia berdosa, wajib qada tapi tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab dia minum dulu, sebab dia makan dulu. Ni payah ni kalau kan, kalau pakat tahu ni kan, bukan payah macam mana, lagi pakat buat alasan. Dia wajib menahan diri daripada makan dan minum. Siapa ni? Orang hak minum dulu lepas tu baru dia jima' tadi ni. Habis dia jima' pukul 4 contoh, dia tak boleh makan, lepas tu dia tak boleh dah, dia wajib imsak. Dia wajib imsak, tahan diri daripada makan dan minum. Satu. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, dia wajib qada. Yang keempat, tiada kafarah.